بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الخطبة على المنبر. Bab berkenaan dengan masyru'iyah pada khutbah atas mimbar, sama ada khutbah tu khutbah hari Jumaat ataupun dua hari raya, diperundakan khutbah tu baca di atas mimbar. Haddatsana Abu Hafs Amr bin Ali al-Fallas akhbarana Utsman bin Umar wa Yahya bin Katsir Abu Ghassan al-Anbari قال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah dengan menggunakan batang pohon jizn, maksudnya menyandar kepada jiz'un ay juzu'un naklah, sebatang daripada pohon kurma, batang kurma. Bila Rasulullah SAW nak khutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyandar kepada batang pohon kurma tu. Falamma takhadal mimbara, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil mimbar, maksudnya menggunakan mimbar yang sandar kepada batang pohon kurma tu. Sebelum ada mimbar, bila dah siap mimbar, mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil, yakni menggunakan mimbar tu. Hannal jiz'u, hanna suara rindu, hanna mengeluarkan suara rindu, al jiz'u oleh batang pohon kurma tu, disebabkan tidak sandar lagi kepada dia. Nabi SAW guna mimbar, jadi keluar suara seolah-olah merasa rindu. Hatta atahu, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di sisinya, di sisi jil itu. Faltazamahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk jizr itu, batang pohon kurma itu. Fasakana, maka tenanglah batang pohon itu, batang pohon kurma itu, rasa tenang. Jadi maksud hadis ni menyatakan masyru'iyah menggunakan khutbah, mimbar ketika khutbah. Wa fil babi an Anas wa Jabir wa Sahl bin Sa'd wa Ubay bin Ka'b wa Ibn Abbas wa Ummi Salamah. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح ومعاذ بن العلاء هو بصري. Mu'adz itu orang asal daripada Basrah, akhu Abi Amr bin al-Ala, saudara Abu Amr ibn al-Ala juga. Babu ma ja'a fil julusi bainal khutbataini,
bab datang menceritakan berkenaan dengan duduk di antara dua khutbah. Haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri akhbarana Khalid bin al-Harith akhbarana Ubaidullah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu yawm al-jum'ati thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhtubu. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah pada hari Jumaat. Setelah selesai khutbah pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian bangun khutbah pula. Maksudnya masyru'iyah, duduk di antara dua khutbah, dan itu dikira satu amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesetengah ulama menganggap itu adalah mustahab, seperti mana jalsah istirahah dalam sembahyang. Maksudnya ketika intiqaliyah, pindah daripada satu rakaat kepada rakaat yang lain, daripada rakaat pertama kepada rakaat yang keluar, daripada rakaat yang ketiga kepada rakaat yang keempat. Ketika itu ada jalsah istirahah. Ini juga bagaikan begitu, daripada satu khutbah kepada satu khutbah lagi, itu di antara dua khutbah itu mustahab ataupun dikira amalan sunnah Rasulullah SAW duduk di antara dua khutbah itu. Qala Abdullah bin Umar kata, misla ma yaf'aluna al-yawm, yang kata duduk di antara dua khutbah itu umpama apa yang mereka lakukan pada hari ini. Maksudnya amalan yang sedang lakukan pada hari ini itu sama menepati dengan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil bab an Ibn Abbas wa Jabir ibn Abdullah wa Jabir ibn Samurah qala Abu Isa hadits ibn Umar haditsun hasanun sahihun wa huwa alladhi ra'ahu ahlul ilmi ay yafsila bainal khutbataini bijulusin. Hadis Abdullah bin Umar itu hadis hasan lagi sahih, dan ia adalah pandangan ulama yang mana mereka mengambil kira duduk di antara dua khutbah itu ada perpisahan. Maksudnya di antara dua khutbah itu pisahkan dengan duduk. Yafsilu. Babu ma jaa fi khisaril khutbati, bab datang menceritakan berkenaan dengan qisar, pendekkan khutbah. Haddatsana Qutaibah وهناد قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال، riwayat daripada Jabir bin Samurah, dia kata, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat salatuhu qasdan ay mu'tadilatan, sederhana. Sembahyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sederhana, tidak terlalu panjang, baca qiraah tidak panjang. Wa khutbatuhu qasdan, dan khutbahnya juga sederhana,
tidak terlalu panjang. Wa fil babi an Ammar ibn Yasir wa ibn Abi Awfa. Qala Abu Isa hadits Jabir ibn Samurah haditsun hasanun sahihun. Babu ma jaa fil qiraati 'ala al-mimbari. Bab datang berkenaan dengan qiraah bacaan Al-Quran di atas mimbar. Haddatsana Qutaibah akhbarana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Ata'in an Safwan bin Ya'la bin Umayyah an abihi. Riwayat daripada Umayyah, riwayat daripada Ya'la bin Umayyah, ayahnya Safwan. Dia kata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'ala al-mimbari. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tilawah di atas mimbar, baca ayat wa nadau ya maliku, sambungan ayatnya ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuka. Maksud ayatnya wanadau, dan mereka kufar, mereka menyeru, maksudnya kufar yang ada dalam neraka, mereka menyeru ataupun mereka kata kepada Malik, penjaga neraka, ya Maliku, wahai Malik, liyaqdi 'alaina rabbuka, hendaklah Tuhanmu menghukum ke atas kami. Maksudnya liyaqdi 'alaina rabbuka bil mauti, hendaklah Tuhan kamu menghukum ke atas kami dengan kematian. Maksudnya mereka tidak tahan dengan azab siksaan dalam api neraka, mereka minta mahu mati. Wa fil babi an Abi Hurairah wa Jabir ibn Samurah, semakna dengan hadis bab tadi, berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca tilawah ayat Quran di atas mimbar. Masih ada lagi hadis-hadis semakna dengan hadis bab itu. Datang riwayat daripada Abu Hurairah dan juga Jabir bin Samurah. Maksud Rasulullah SAW baca yaqra'u 'alal mimbar, maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca khutbah di atas mimbar. Jadi hadis ni menjadi dalil masyru'iyah, diperundangkan baca ayat-ayat Quran, qiraatul Quran fil khutbah, ketika baca khutbah itu. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata hadis Ya'la bin Umayyah haditsun hasanun gharibun sahihun wa huwa hadis ibn Uyainah. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آية من القرآن. آية جمع آية، beberapa ayat Al-Quran. Dan sekumpulan ulama mereka memilih bahawa imam itu baca beberapa ayat Quran dalam khutbah. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i kata, wa idza khataba al-imamu, dan apabila imam khutbah, falam yaqra fi khutbatihi syai'an min al-Qur'ani, imam tidak baca sedikit pun daripada ayat Quran dalam khutbahnya, a'adal khutbata,
Imam Syafi'i kata imam tu perlu mengulangi khutbah tu. Jadi di sisi Imam Syafi'i wajib baca ayat Quran ketika khutbah tu. Kalau tak baca, perlu mengulangi khutbah. Maksudnya tidak sah khutbah tu. Babun fi istiqbalil imami idza khataba. Bab berkenaan dengan istiqbal, menghadap imam tu apabila dia khutbah. Haddatsana Ubbad bin Yaqub al-Kufi akhbarana Muhammad bin al-Fadl bin Atiyah عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia naik atas mimbar, istaqbalnahu ay tawajjahnahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, istaqbalnahu, kami menghadap kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biwujuhina, menghadap dengan muka kami. Maksudnya hadis ni memberi gambaran imam hendak baca khutbah yang dah naik atas mimbar tu, dia menghadap kepada mereka yang hadir mau dengar khutbah tu. Kemudian orang ramai juga menghadap kepada khatib itu dikira sunnah. Wa fil babi an ibni Umar wa hadithu Mansurin la na'rifuhu illa min hadith Muhammad ibn al-Fadl ibn Atiyah. Wa Muhammad ibn al-Fadl ibn Atiyah da'ifun zahibul hadisi inda ashabina ay inda ashabil hadis. Dan Muhammad bin Fadl bin Atiyah dianggap rawi dhaif. Zahibul hadis ay ghairu hafizin lil hadis. Zahibul hadis maksudnya ghairu hafizin lil hadis, seorang yang tidak hafal, tidak ingat hadis. Inda ashabina ay inda ashabil hadis, di sisi ulama hadis. Jadi disebabkan dalam sanad itu ada Muhammad bin Fadl bin Atiyah yang dikatakan rawi dhaif dan zahibul hadis, rawi yang tidak hafal, tidak ingat betul-betul hadis. Sebab itu hadis dianggap dhaif. Walaupun dhaif, tidak kata disebabkan hadis itu dhaif kita tak perlu amal. Jadi sebab itu yang ada maksud dalam hadis, imam naik atas mimbar, kata dalam hadis menghadap makmum, menghadap khatib itu
tak perlu buat dah, tidak begitu. Maknanya amalan tu tetap akan diteruskan. Hadis yang menjadi dhaif di sini disebabkan rawi Muhammad bin Fadl bin Atiyah. Jadi maksudnya sanad hadis ni dhaif, makna daripada hadis tu disebabkan ada hadis-hadis yang lain semakna dengan hadis ni, dianggap amalan tu sah dilakukan. Cuma masalah ada pada sanad hadis tu saja. Wal amalu ala hadha inda ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, dan beramal menurut hadis ni di sisi ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ay ghairi ashabin Nabi, yaitu tabi'in, yastahibbuna istiqbal al-imam idza khataba, mereka menganggap mustahab imam tu menghadap imam apabila imam tu khutbah. Wa huwa qaul Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dapat Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sama juga wa huwa qaulul Hanafiyah, pendapat ulama Ahnaf. Qala Abu Isa wa la yasihhu fi hadha al-bab 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'un. Imam Tirmizi kata tidak ada hadis yang sahih dalam bab ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Imam Tirmizi sebut wala yasihhu fi hadzal bab, itu tidak ada hadis yang sahih dalam bab ni. Itu tidak bermakna kesemua hadis yang ada dalam bab ni semuanya dhaif. Belaka tidak begitu. Mungkin ada yang dhaif, ada juga yang jadi hasan. Jadi tidak boleh kita nak menafi terus amalan yang sabit daripada hadis tu disebabkan ada rawi dhaif, disebabkan Imam Ahmad bin Hanbal kata tidak ada hadis yang sahih dalam bab ni, kita mau tolak amalan tu tidak boleh. Babun fi raka'ataini idza ja'a ar-rajulu wal imamu yakhutubu, bab berkenaan dengan 2 rakaat sembahyang tahiyatul masjid apabila seseorang datang masuk masjid wal imamu yakhutubu, sedang imam ketika itu khutbah, sedang khutbah. Haddatsana Qutaibah akhbarana Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaum al-jumu'ati. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah pada hari Jumaat, iz jaa rajulun, tiba-tiba seorang lelaki, yakni seorang sahabat datang masuk dalam Masjid Nabawi di mana Rasulullah SAW sedang khutbah itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sallaita, ay hal sallaita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu semayang? Semayang maksud semayang tahiyatul masjid. Qala la, sahabat jawab kata tidak, disebabkan dah tengah baca khutbah, sahabat kira
dia tak sembahyang dah, mau dengar khutbah. Jadi dia jawab, kata tidak, tak sembahyang. Masuk mai dalam masjid, lihat Rasulullah SAW sedang khutbah, masuk dalam masjid, duduk selalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala faqum farka', bangun, farka'i falyusalli, sembahyanglah. Dalam naskah lain, farka' raka'ataini ay fasalli raka'ataini. Dalam riwayat Bukhari terang-terang ada sebut di situ qum fasalli raka'ataini, bangun sembahyang 2 rakaat. Jadi maksudnya sembahyang tahiyatul masjid itu. Jadi daripada hadis ni dapati apabila imam sedang khutbah, seseorang masuk dalam masjid, harus dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, ataupun sembahyang sunat yang lain, harus sembahyang ketika itu, ketika imam sedang baca khutbah. Tapi di sisi Imam Abu Hanifah, di sisi ulama Ahnaf, apabila seseorang masuk dalam masjid, lihat imam sedang baca khutbah, ketika itu duduk, dengar khutbah, tidak boleh sembahyang tahiyatul masjid ataupun sunat qabliyah. Bagi mazhab Hanafi ada 4 rakaat sunat qabliyah sebelum imam baca khutbah, selepas daripada azan itu pun walaupun sembahyang sunat qabliyah itu dianggap sunat muakkad di sisi Ahnaf. Sunat muakkad di sisi Ahnaf ni qaribun minal wujub, hampir wajib. Maknanya tak boleh tinggal sunat qabliyah 4 rakaat itu. Walaupun begitu, waktu imam sedang baca khutbah, kalau seseorang baru masuk mai masjid, dia tak payah sembahyang sunat qabliyah 4 rakaat yang menjadi sunat muakkad hampir wajib tu, dia tangguh dulu sembahyang sunat tu, masuk duduk terus dengar khutbah. Bagi Ahnaf, dengar khutbah tu wajib dengar. Jadi ketika itu tidak boleh tinggalkan amalan wajib. Dengar khutbah tu mau sembahyang sunat. Itu sebab tidak digalakkan sembahyang ketika imam sedang baca khutbah. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus diharuskan berdasarkan hadis ni. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي. Abu Sa'id Al-Khudri masuk pada hari Jumaat, masuk dalam masjid, sedang Marwan tengah dia baca khutbah. Faqama yusalli. Abu Sa'id Al-Khudri
berdiri sembahyang tengah Marwan khutbah tu. Faja'al harasu, penjaga itu datang, liyujlisuhu, tujuannya mau bagi Abu Sa'id Al-Khudri itu duduk, tak sembahyang. Fa'aba hatta salam. Abu Sa'id Al-Khudri ingkar, aba, tidak terima penjaga tu mau tahan dia daripada sembahyang, nak suruh duduk terus. Aba maksudnya di sini Abu Sa'id Al-Khudri tidak terima hatta salat, sehingga dia selesai sembahyang. Falamman sarafa atainahu faqulna, ketika selesai sembahyang, kami datang di sisinya, di sisi Abu Sa'id Al-Khudri, terus kami kata, rahimakallahu in kadu la yaqa'u bika, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kepada engkau, mereka hampir-hampir mau paksa dengan engkau. Maksudnya bila Abu Sa'id Al-Khudri itu tidak layan dengan penjaga tu mai suruh duduk tu, dia terus sembahyang. Jadi disebabkan dia enggan, tidak terima penjaga suruh duduk apa semua tu, dia teruskan sembahyang sehingga selesai. Jadi itulah kata orang, in kadu la yaqa'u bika, hampir-hampir mereka menyerang dengan engkau, maknanya paksa juga, hampir-hampir mereka katalah macam mau tarik dia, nak bagi duduk sampai keadaan jadi begitu. Faqala ma kuntu la atrukahuma ba'da syai'in ra'aituhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sa'id Al-Khudri kata, aku tidak akan tinggal 2 rakaat itu setelah sesuatu perkara yang mana aku melihat sendiri perkara itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa zakara anna rajulan jaa yaumal jumu'ati fi hay'ati badzatin. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dia cerita, menjelaskan yang dia sembahyang ketika Marwan khutbah itu, dan yang mana dia tidak terima paksaan daripada orang nak suruh juga dia duduk, tidak teruskan sembahyang. Berkenaan dengan itu, sebab apa dia tidak layan mereka suruh duduk, sebab apa dia sembahyang, dia akan buktikan dengan amalan yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Jadi ra'aituhu min Rasulillah. Summa zakara anna rajulan jaa yaumal jum'ati, seorang sahabat datang pada hari Jumaat dalam keadaan tidak indah, maksudnya
keadaan sahabat tu menampakkan dia tu seorang fakir miskin hayati badzah, dalam keadaan tidak indah. Wan nabiyyu yakhutubu, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah yaumal jum'ati, pada hari Jumat tu. Fa amarahu fa shalla rak'ataini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kepada sahabat masuk dalam masjid itu supaya dia sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Jadi daripada situ a'immah yang kata boleh sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid ketika imam sedang baca khutbah tu, jadi hadis ni menjadi dalil bagi pendapat mereka. Qala ibn Abi Umar, kana ibn Uyainah yusalli raka'ataini idza jaa wal imamu yakhutubu wa ya'muru bihi. Abdullah bin Sufyan bin Uyainah, dia sembahyang 2 rakaat apabila dia datang di masjid sedang masa itu imam khutbah. Wa ya'muru bihi, dan bukan dia saja sembahyang begitu, dia suruh orang lain juga dengannya dengan sembahyang itu. Wa kana Abu Abdurrahman al-Muqri'u yarahu, Abu Abdurrahman al-Muqri, nama dia Abdullah bin Yazid al-Makki, yarahu ay ya'taqiduhu wa yujawwizuhu, wal imamu kana ibn Uyainah yusalli raka'ataini, tukar dengan bawah. Sufyan bin Uyainah, dia sembahyang 2 rakaat apabila dia datang tiba di masjid sedang imam tu khutbah. Wa ya'muru bihi, dan dia perintah lagi dengannya, maksudnya dia suruh orang lain juga sembahyang 2 rakaat walaupun imam tu ketika tu sedang baca khutbah. Wa kana Abu Abdurrahman al-Muqri'u yarahu ay ya'taqiduhu wa yujawwizuhu. Abu Abdurrahman al-Muqri, dia mengharuskan sembahyang itu. Qala Abu Isa wa sami'tu bana Abi Umar yaqulu, Imam Tirmizi kata, aku dengar Abdullah bin Abi Umar kata, qala ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah kata, kana Muhammad bin Ajlan siqatan ma'munan fil hadisi. Muhammad bin Ajlan tu yang riwayat daripada Iyad bin Abdullah bin Abi Sarh, yang riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Sufyan bin Uyainah kata Muhammad bin Ajlan rawi itu siqatan, yang dipercayai. Siqah maksudnya adal makna dia orang yang orang muslim mukallaf yang menjauhi diri daripada dosa kecil dan juga daripada kefasikan.
rawi yang mempunyai sifat seperti itu dikatakan rawi siqah, rawi yang dipercayai, ma'munan fil hadis, dan juga terasa aman dalam hadis, maksudnya tidak perlu bimbang apa-apa dalam hadis disebabkan Muhammad bin Ajlan tu riwayat dia tu siqah. Wa fil babi an Jabirin wa Abi Hurairah wa Sahl bin Sa'd qala Abu Isa hadits Abi Sa'id al-Khudri haditsun hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda ba'di ahli al-ilmi wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Hadis Abu Sa'id al-Khudri itu hadis hasan lagi sahih, dan beramal menurut hadis ini di sisi sebahagian ulama. Wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, dan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq juga bersama dengan maksud daripada hadis itu. Maksudnya boleh orang tu boleh seseorang sembahyang 2 rakaat ketika imam sedang baca khutbah tu. Wa qala ba'duhum, sebahagian ulama kata, idza dakhala, apabila masuk masjid, wal imamu yakhtubu, sedang imam tu baca khutbah, fa innahu yajlisu, dia akan duduk. Orang yang masuk mai itu tengah orang imam duk baca khutbah tu, dia duduk saja. Masuk mai duduk dalam masjid, wala yusalli, dan tidak akan semayang sunat 2 rakaat itu. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri, dan ia adalah pendapat Sufyan Tsauri, wa ahli al-Kufah, dan juga ahlul Kufah, maksudnya penduduk Kufah. Wa ahli al-Kufah ay Abu Hanifah wa man ma'ahu, bila ada istilah ahli al-Kufah dalam Sunan Tirmizi, ambil maksud Abu Hanifah wa man ma'ahu, penduduk Kufah, maksudnya Imam Abu Hanifah dan pengikut dia. Jadi di sisi mazhab Hanafi, orang masuk mai dalam masjid tengah imam tu baca khutbah, jadi dia tak perlu semayang sunat tahiyatul masjid ketika tu, terus duduk. Wal qaulul awwalu asahhu, ay asahhu min al qauli tsani, qaul pertama, pendapat pertama itu terlebih sahih ataupun terlebih utama berbanding dengan qaulul tsani. Qaulul awal ni sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, bila seseorang masuk dalam sembahyang lihat imam tu baca khutbah, ketika tu boleh sembahyang 2 rakaat. Itu pendapat pertama, qaulul awal. Qaul tsaninya, bila imam baca khutbah, tengah duk baca khutbah orang masuk, jadi yang datang lambat tiba ketika imam tengah duk baca khutbah tu, dia tak
supaya semayang sunat 2 rakaat itu terus duduk. Jadi itu qaul yang kedua. Qaul pertama lebih sahih. Maksudnya Imam Tirmidzi dia juga cenderung kepada adanya 2 rakaat semayang sunat bagi orang datang lambat sampai ketika tengah imam baca khutbah. Jadi dia tu boleh semayang 2 rakaat. حدثنا قتيبة أخبرنا العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. Riwayat daripada Ala bin Khalid Al-Qurashi, dia kata saya lihat Hasan Basri masuk dalam masjid pada hari Jumaat sedang imam tu khutbah. Dia pun semayang 2 rakaat dulu kemudian baru duduk. Innama fa'ala al-Hasanu ittiba'an lil hadis. Hanya Hasan Basri lakukan itu sebagai mengikuti hadis. Maksudnya amalan Hasan Basrinya masuk masjid pada hari Jumaat walaupun imam tu tengah duk baca khutbah, dia akan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid dulu kemudian barulah dia duduk. Jadi amalan Hasan Basri itu kiranya dia mengikuti ataupun dia beramal dengan hadis yang mana Rasulullah SAW suruh ada orang sahabat masuk mai dalam masjid, nampak dia tidak semayang 2 rakaat, mai duduk selalu disebabkan Rasulullah SAW sedang baca khutbah. Jadi Nabi SAW suruh dia semayang juga 2 rakaat. Jadi itulah maksud katanya amalan Hasan Basri masuk masjid pada hari Jumaat walaupun imam tu tengah duk baca khutbah. Hasan Basri sembahyang juga 2 rakaat kemudian baru duduk. Jadi Imam Tirmizi kata perbuatan Hasan Basri itu ittiba' lil hadis. Dia menuruti hadis itu. Hadis mana? Hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat yang masuk tu tidak sembahyang 2 rakaat, mai duduk dengar khutbah. Selalu tu Nabi SAW suruh sembahyang 2 rakaat tu. So bangun semula, so sembahyang. Babu ma ja'a fi karahiyatil kalami wal imamu yakhtubu. Bab datang menceritakan berkenaan dengan tegahan bercakap. Karahiyah makruh, tidak digalak. Bercakap tengah imam tu baca khutbah. Haddatsana Qutaibah قال أخبرنا الليث بن سعد عن أكيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala yaumal jumu'ati, sesiapa yang bercakap pada hari Jumaat sedang imam khutbah, an
ansit, maqalah bagi qala ni ansit. Man qala ansit, sesiapa kata diamlah engkau. Ada orang duk cakap tengah imam baca khutbah, jadi orang lain pula tegur dia, kata diam. Imam sedang baca khutbah, jadi kata begitu pun orang kata diam dengan orang duk cakap dalam masjid ketika imam sedang baca khutbah tu. Kata-kata itu juga kata-kata ansit tadi, faqad lagha faqad lagha, maksudnya di sini semayang Jumat dia menjadi sia-sia, maksud dia tidak dapat kurang pahala. Dalam riwayat lain ada man qala sah faqad takallama wa man takallama fala jum'ata lahu. Maksudnya fala jum'ata lahu, maksud fala jum'ata lahu kamilatan, dia tidak akan dapat Jumat yang sempurna. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. Hadis tadi hadis hasan lagi sahih. Wal amalu alaihi inda ahli ilmi, beramal menurut hadis ni di sisi ulama. Karihu lirrajuli ay yatakallama wal imamu yakhtubu, mereka menganggap makruh seseorang bercakap ketika imam sedang baca khutbah. Faqalu in takallama ghairuhu, maka mereka ulama kata, ahlul ilm kata, jika orang lain bercakap, fala yunkir alaihi, maka jangan mengingkari ataupun jangan menyalahkan orang tu, ataupun jangan memberi peringatan kepada orang tu dengan kata-kata ansit, diamlah dan sebagainya. Tak boleh. Illa bil isyarati, melainkan dengan isyarat. Isyarat membawa maksud jangan cakap ketika imam sedang khutbah tu. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس, dan mereka ulama berselisih paham, bersalah-salahan pendapat berkenaan dengan jawab salam dan juga menjawab yarhamukallah terhadap orang yang bersin, atis yang bersin, bolehkah
tidak. Farakhasa ba'du ahli ilmi fi raddis salami wa tashmitil atisi wal imamu yaktubu. Sebahagian ulama mereka mengharuskan jawab salam ataupun jawab dengan jumlah yarhamukallah kepada orang yang bersedu, sedang ketika itu imam tengah duk baca khutbah. Jadi sebahagian ulama seperti Imam Ahmad, Imam Ishaq, mereka kata boleh, harus. Wa kariha ba'du ahli ilmi min at-tabi'in wa ghairihim, dan sebahagian ulama dari kalangan tabi'i dan yang lain daripada mereka, yaitu tabi'ut tabi'i, mereka menganggap makruh. Wa huwa qaulu Syafi'i, dan itu juga pendapat Imam Syafi'i. Jadi di sisi Imam Syafi'i makruh jawab salam ataupun jawab yarhamukallah terhadap orang yang bersin yang ucap alhamdulillah tu ketika imam khutbah dianggap makruh di sisi Imam Syafi'i. Babu ma jaa fi karahiyati takhatti yaumal jumu'ati. InsyaAllah sambung berkenaan dengan melangkah pada hari Jumat. Boleh ke tidak langkah atas tekak orang.